Buketi moja, se moj temola, aman temola, aman temola. Ti temola skoj, se moj temola, aman temola, aman temola. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So saya akan menceritakan sedikit pengenalan berdasarkan tajuk yang telah diberikan. So menurut Haji Samsudin bin Muhammad Nur menyatakan pengurusan bermaksud satu proses untuk mendapatkan penyertaan kerjasama dari semua ahli dalam mencapai matlamat kumpulan. Guru memainkan peranan yang penting di dalam bilik darjah selain mengajar, iaitu menguruskan rutin bilik darjah, mengurus pelajar supaya menjalankan tugas mereka mengikut jadual bertugas, mengurus keadaan fizikal bilik darjah supaya menjadi lebih kondusif dan sebagainya. Menurut Shokmi 1993, alam pembelajaran bermaksud keadaan atau suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku ke arah positif dan daripada tidak tahu kepada tahu. Kecekapan guru dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pengurus dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya saya akan membincangkan sedikit latar belakang sekolah yang telah kami pilih. So kami telah memilih Sekolah Kebangsaan Proton City atau nama ringkasnya SK Proton City atau lebih ringkas lagi orang panggil SKPC. Ia merupakan sebuah sekolah kebangsaan yang terletak di Bandar Proton, Tanjung Balin. So sekolah ini merupakan sekolah kategori luar bandar tetapi grade A dan merupakan antara sekolah yang besar di daerah Batang Padang. Sekolah ini mempunyai seramai 1,000 orang pelajar dan Sekolah Kebangsaan Proton City ini dibuka pada bulan Julai 2010. Pada waktu itu hanya memuatkan seramai 200 orang pelajar saja dan kini mempunyai guru seramai 52 orang dan mempunyai 27 kelas. Pada 2 tahun lepas, sekolah ini termasuk dalam program transformasi 25 di mana perlu mewujudkan satu identiti dan sekolah ini telah memilih program pancaragam sebagai projek khas. Selain itu, dari pencapaian akademik, SKPC merupakan antara 5 sekolah terbaik bagi UPSR pada setiap tahun. Pada tahun lepas, sekolah ini telah mendapat tempat ketiga dalam daerah UPSR terbaik. So, itu saja untuk latar belakang. Terima kasih. Antara persediaan yang guru mesti sediakan ataupun guru harus sediakan ialah buku panduan mengajar dan juga rancangan pengajaran harian. Buku panduan mengajar dan juga rancangan pengajaran harian ataupun RPH adalah sangat berkesan sebelum memulakan pembelajaran dalam bilik darjah. Buku panduan pembelajaran bertujuan untuk mencatatkan topik-topik yang ingin disampaikan oleh guru kepada murid-murid, kepada pelajar-pelajar. Namun, rancangan pelajaran
rancangan pengajaran harian ataupun RPH bertujuan untuk memastikan satu topik yang dibincangkan tu, untuk mengupas satu topik yang dibincangkan tu lebih detail dan mendalam. Topik yang ingin disampaikan dalam rancangan pengajian ataupun RPH juga akan disampaikan secara peringkat-peringkat. Jadi ia memudahkan urusan guru untuk mengajar pelajarnya. Persediaan guru yang seterusnya ialah alat bantu mengajar. Apa kegunaan alat bantu mengajar ni? Alat bantu mengajar ni adalah bagi memastikan ataupun menjadikan pemahaman setiap pelajar dalam bilik darjah terhadap satu topik itu dapat ditingkatkan lagi. Jadi alat bantu mengajar ni kenapa guru perlu sediakan? Supaya dapat menjimatkan masa. Kita tahu sekarang ni subjek-subjek yang difokuskan dalam satu bidang banyak, daripada 7 hingga 8 subjek. Jadi masa-masa untuk mengajar tu terhad. Jadi guru tidak perlu membuang masa di dalam bilik darjah untuk membentuk ataupun membuat alat bantu mengajar. Jadi mereka perlu menyediakan lebih awal bagi mengelakkan pembaziran masa berlaku. Jadi itu sahaja persediaan guru yang saya dapat kongsikan. Sesungguhnya persediaan guru ni sebenarnya mendatangkan berbagai jenis kebaikan. Antaranya yang saya dapat kupaskan kat sini ialah dapat meningkatkan lagi mutu pengajaran kita pada masa akan datang. Dapat meningkatkan lagi mutu pengajaran seorang guru pada masa akan datang. Kali ini adalah disebabkan guru dapat, macam mana seorang guru tu dapat meningkatkan lagi tahap pengajaran pada masa akan datang. Ia dapat mengesan ataupun jika satu kelas yang berlangsung dapat mengesan kelemahannya. Jadi kelemahan tu akan dijadikan kekuatan pada masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan tentang persediaan ke alam persekolahan dari sudut murid. Jadi apa yang murid perlu lakukan? Yang pertama, mempunyai emosi yang stabil. Emosi ini sangat penting dan merupakan kunci utama bagi setiap pelajar itu sendiri. Apabila mereka tidak mempunyai emosi yang stabil, kesediaan mereka ataupun minat mereka untuk belajar tidak akan wujud. Jadi mereka perlu menjaga emosi mereka dengan baik supaya mereka bersedia dan minat untuk belajar. Ketidakstabilan emosi juga akan mengganggu perkembangan kognitif dan fizikal mereka. Jika masalah ini berlaku, mulalah mereka akan menimbulkan masalah-masalah di dalam kelas seperti mengganggu rakan yang sedang belajar ataupun tidak fokus sewaktu sesi pembelajaran. Jadi masalah ini akan mengganggu sesi pembelajaran itu sendiri kerana disebabkan oleh gangguan yang diwujudkan. Jadi emosi ini sangat penting dan perlu dijaga dan perlu dititik beratkan bagi setiap pelajar. Yang kedua, setiap pelajar perlu mengulang kaji terlebih dahulu tentang topik atau subjek yang bakal mereka pelajari. Kenapa? Kerana apabila mereka sudah mempelajari suatu topik ataupun subjek yang mereka akan pelajari, sedikit sebanyak mereka sudah tahu apa isi kandungan bagi topik atau subjek tersebut. Jadi apabila di alam persekolahan ataupun sesi pembelajaran berlangsung, mereka sudah bersedia dan hanya perlu bertanyakan kepada guru tentang apa yang mereka tidak faham. Okey, di sekolah yang kami lawat, iaitu SK Potong City, kami melihat terdapat beberapa pelajar yang hanya menanyakan soalan kepada guru tentang apa yang mereka tidak faham. Jadi dari situ kita dapat lihat, mungkin mereka sudah mengulang kaji terlebih dahulu apa yang bakal mereka pelajari. Jadi mereka hanya perlu menanyakan saja soalan kepada guru tentang apa yang mereka tidak faham. Jadi dari situ kita dapat lihat pembelajaran akan berkesan dengan cepat kepada pelajar itu sendirilah. Yang ketiga, mereka perlu peka terhadap jadual kelas harian dan juga kelengkapan persekolahan lah, seperti buku dan juga alat tulis. Okey, jika mereka tidak peka terhadap jadual kelas harian, kebarangkalian untuk mereka tertinggal buku subjek yang akan dipelajari pada esoknya adalah sangat tinggi.
Jika mereka tertinggal buku tersebut, mereka akan menimbulkan kesulitan kepada diri sendiri dan juga kepada rakan sekelas. Kenapa? Kerana mereka terpaksa berkongsi buku. Maksudnya, yang tertinggal akan berkongsi buku dengan rakan yang adalah. Jadi, mereka akan terganggu sedikit kerana perkongsian tersebut. Sama juga seperti apa yang kami lihat di SK Potong City, terdapat beberapa pelajar yang apabila dalam kelas tersebut ataupun dalam subjek tersebut, mereka tidak bawa buku tu. Jadi mereka terpaksa berkongsi dengan rakan yang lain. Jadi apabila berkongsi apabila berkongsi ni, ialah kita kena secara bergilir-gilir melihat buku tersebut apabila diberi tugasan contohnya. Jadi sesi pembelajaran tersebut akan terganggu. Jadi itu adalah sedikit sebanyak contoh yang perlu dilakukan oleh setiap pelajar sebelum ke alam persekolahan supaya mereka lebih bersedia, supaya sesi pembelajaran yang akan berlangsung menjadi lebih berkesan. Saya akan mengupas serta membentangkan tentang kaedah pengurusan alam pembelajaran yang berkesan, di mana antara kaedah pengurusan alam pembelajaran yang berkesan iaitu mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Okey, di sini dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebenarnya tiada satu kaedah maupun strategi yang khusus dan juga yang terbaik boleh diaplikasikan di dalam kelas yang mempunyai kepelbagaian murid, terutamanya murid berkeperluan khas. Ia terpulang kepada daya kreativiti seorang guru dan kesesuaian kehendak murid untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran pada ketika itu. Ini kerana tahap penerimaan murid terhadap bahan yang diberikan ada berbagai-bagai, iaitu ada yang cepat, ada yang sederhana dan juga ada yang lambat. Faktor kecerdasan mempengaruhi daya serap seseorang murid terhadap bahan pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Oleh yang demikian itu, dalam sesi pembelajaran, guru seharusnya memiliki strategi dan juga kaedah yang khusus agar murid mereka dapat belajar secara efisien dan juga efektif. Justeru itu, strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di dalam kelas dalam pendidikan boleh diklasifikasikan mengikut tumpuan kepada 3 unsur utama, iaitu yang pertama, strategi pemusatan guru, yang kedua, strategi pemusatan murid dan juga yang ketiga, strategi pemusatan bahan pelajaran. Di mana dalam pemilihan strategi pengajaran oleh guru ini bergantung pada situasi pelajar, sama ada berada pada tahap awal kanak-kanak, sekolah rendah atau menengah, dan gaya pembelajaran mereka. Pemusatan strategi yang dipilih adalah tidak tetap kerana boleh diubah-ubah mengikut keadaan semasa murid. Oleh itu, guru haruslah berperanan serta mengetahui tahap pendidikan juga gaya pembelajaran anak murid. Okay. Strategi yang pertama iaitu saya akan menerangkan strategi pemusatan guru, di mana di bawah strategi ini guru memainkan peranan yang utama. Di dalam kelas, gurulah yang menguasai dan juga mengawal segala aktiviti pelajaran, iaitu guru banyak memberi penerangan dan pelajar hanya duduk mendengar. Okay, di mana pengajaran pemusatan guru ini merupakan pendekatan yang mudah dirancang dan juga diurus kerana membekalkan model untuk pemikiran yang betul dan mengelakkan suasana elitis yang sering dikaitkan dengan kaedah berkumpulan. Kaedah pengajaran secara kelas, demonstrasi atau cara bercerita, kaedah penyoalan dan pengajaran berpasukan adalah kaedah yang menjadi pertimbangan semasa menggunakan strategi pemusatan guru. Dalam kaedah ini, guru memainkan peranan yang penting sedangkan murid berperanan sebagai penonton sahaja. Kuasa sepenuhnya terletak di atas tangan guru kerana di dalam strategi ini guru bersifat autokratik. Murid tidak berpeluang untuk menyumbangkan pendapat mereka, tetapi hanya gurulah yang bertindak mengawal serta memberi arahan. Okay, strategi yang kedua iaitu strategi pemusatan murid, di mana di bawah strategi berpusatkan murid ini, murid memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran, di mana mengikut strategi ini murid digalakkan melibatkan diri secara
lebih aktif dalam pembelajaran mereka. Di dalam bilik darjah, guru merupakan seorang pemimpin yang memandu murid-murid mereka menjalankan aktiviti pembelajaran sama ada individu dan juga berkumpulan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, lebih banyak masa yang akan diperuntukkan kepada aktiviti pembelajaran murid. Murid memainkan peranan yang penting, sedangkan guru merupakan pembimbing yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Melalui kaedah ini adalah berlainan dengan pemusatan guru, iaitu melalui strategi pemusatan murid ini, guru bersifat demokratik, di mana murid digalakkan memberi pendapat dan juga pandangan masing-masing. Di bawah strategi pemusatan murid ini, lazimnya menunjukkan sifat kreatif dan juga berinisiatif. Strategi yang ketiga iaitu strategi yang terakhir, strategi pemusatan bahan pelajaran. Dengan menggunakan strategi ini, guru boleh menyampaikan pelajarannya dengan lebih mudah, menarik serta berkesan, manakala murid pula boleh memahaminya dengan lebih bermakna serta boleh menjalankan aktiviti pembelajaran dengan secara sendiri ataupun secara berkumpulan tanpa kehadiran guru. Hal ini adalah kerana bahan pelajaran yang diberikan oleh guru mereka itu merupakan bahan yang amatlah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan lagi kefahaman murid. Mengikut kaedah ini, guru atau murid perlu bergantung sepenuhnya kepada penggunaan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pengajaran. Kaedah ini lebih mengutamakan kecakapan dan kemahiran menggunakan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pengajaran. Murid memahami konsep abstrak yang lebih jelas di samping memupuk semangat berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran guru ataupun pertolongan mereka. Di sini kesimpulannya, ketiga strategi ini kaedah ini saling berkaitan antara satu sama lain, di mana perlunya kemahiran dan juga kreativiti seorang guru untuk memilih, merancang, menyusun dan juga menguruskan kaedah serta teknik mengajar dalam objektif pelajaran. Ketiga strategi ini yang dinyatakan mempunyai kelebihan tersendiri. Namun begitu, strategi pemusatan murid adalah strategi yang paling ideal dalam melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kaedah pengurusan alam pembelajaran yang berkesan yang seterusnya ialah memperbagaikan kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran ialah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru ketika sedang menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Kaedah pengajaran perlulah melibatkan interaksi di antara pelajar dengan guru. Terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang boleh dipraktikkan oleh guru ketika sedang mengendalikan proses PDP di sekolah. Kaedah pengajaran yang pertama ialah demonstrasi. Demonstrasi ialah proses di mana guru menunjukkan contoh ataupun langkah yang perlu diikuti oleh pelajar. Kita mengambil contoh ketika pelajar mempelajari mata pelajaran kemahiran hidup. Setelah mereka membaca langkah-langkah dan kaedah-kaedah yang perlu mereka lakukan, mereka memerlukan seorang guru untuk melakukan demonstrasi bagaimana ingin melakukan suatu perkara tersebut. Apabila guru melakukan demonstrasi ini, pelajar akan berasa lebih faham terhadap perkara tersebut dan melakukan perkara itu seperti yang dilakukan oleh guru dengan betul. Hal ini dapat mengelakkan pelajar melakukan kesalahan ataupun tersilap langkah dalam melakukan projek mereka. Okey, kita mengambil contoh yang kedua apabila pelajar mempelajari mata pelajaran sains. Setelah mereka mempelajari teori kita mengambil contoh bagaimana tindak balas di antara bahan kimia, mereka hanya dapat membayangkan di dalam fikiran mereka sahaja, tapi tidak faham bagaimana interaksi itu berlaku, tindak balas itu berlaku. Apabila guru melakukan demonstrasi di hadapan, menggabungkan bahan-bahan kimia itu, pelajar akan dapat jelas dan faham bagaimana tindak balas bahan kimia itu berlaku. Bukan itu sahaja,
bukan mereka faham sahaja, mereka akan dapat ingat bagaimana demonstrasi yang dilakukan oleh guru di hadapan. Kaedah pengajaran kedua yang boleh dipraktikkan oleh guru semasa mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran ialah pembelajaran dengan mengajar. Iaitu di dalam kaedah ini, pelajar memainkan peranan yang sangat penting di dalam kelas. Pelajar telah mengambil alih peranan seorang guru dalam mengajar dan mendidik murid-murid yang lain. Dalam kaedah ini, guru juga perlu memastikan apa yang dikatakan oleh pelajar itu atau apa yang disampaikan oleh pelajar kepada murid-murid yang lain itu adalah benar. Jika terdapat sebarang kesilapan, guru berfungsi sebagai penegur kesilapan dan membetulkan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelajar tersebut. Melalui kaedah ini, bukan sahaja murid yang menyampaikan perkara tersebut lebih mudah untuk mengingati perkara yang disampaikan, namun pelajar akan menjadi lebih yakin untuk berada di hadapan kelas untuk menyampaikan sesuatu perkara. Atau dalam erti kata lain, murid akan menjadi lebih berkeyakinan dan bersemangat untuk belajar. Kaedah pengajaran yang seterusnya yang boleh dipraktikkan oleh guru semasa melakukan proses PDP di dalam kelas maupun di luar kelas ialah melalui proses perbincangan. Di dalam proses perbincangan, pelajar perlulah dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan untuk melaksanakan proses perbincangan ini. Dalam proses perbincangan ini, guru bertanggungjawab untuk membekalkan garis panduan, memerhati interaksi di antara sesatu sama lain dan memastikan pelajar memberikan pendapat mereka dan saling bertukar pendapat dan menilai mereka. Kita mengambil contoh sebagai apabila guru melaksanakan proses perbincangan ini, guru perlulah memberi satu tugasan untuk diselesaikan oleh setiap kumpulan. Dalam setiap kumpulan itu, guru perlu melihat sama adakah setiap pelajar memberi interaksi antara satu sama lain, berkomunikasi dengan baik dan adakah setiap pelajar itu memberikan pendapat mereka dan saling bertukar pendapat dan akhirnya menilai perbincangan mereka. Menilai apa yang telah diberikan tugasan itu, adakah tugasan itu dapat dilaksanakan baik ataupun tidak. Kaedah pengurusan alam pembelajaran yang berkesan yang seterusnya ialah merancang variasi penyampaian. Seorang guru perlulah mempunyai kebolehan untuk memvariasikan penyampaian mereka untuk memastikan minat dan tumpuan pelajar tidak hilang ketika mereka sedang mengajar. Hal ini kerana minat dan tumpuan pelajar mudah terhakis apabila guru tidak memvariasikan kaedah penyampaian mereka. Guru juga boleh menggunakan alat bantu mengajar ataupun ABM untuk menarik minat pelajar untuk sentiasa fokus dan minat untuk belajar. Okey. Jikalau selalu guru hanya melakukan latihan di dalam buku, guru boleh memvariasikan kaedah penyampaian mereka dengan melakukan kuis melalui slideshow ataupun kuis antara berkumpulan. Itu akan menarik minat pelajar untuk kekal fokus di dalam kelas. Kesimpulannya, kaedah-kaedah pengurusan alam pembelajaran yang berkesan perlulah dititik beratkan oleh setiap guru. Hal ini kerana kaedah-kaedah pengurusan alam pembelajaran yang berkesan dapat memastikan pelajar lebih memahami sesuatu perkara yang diajarkan oleh guru dan dapat meningkatkan prestasi murid. Bukan itu sahaja, dapat memastikan proses pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan itu berkesan. Antara aksi guru yang perlu dititik beratkan ialah guru perlu menjadikan diri mereka sebagai seorang pemimpin yang baik dan mesra kepada murid-murid. Antara sikap dan sifat seorang pemimpin ialah mempunyai nilai-nilai murni,
akhlak, perilaku, tingkah laku serta sikap yang baik yang dapat ditunjukkan kepada orang sekeliling mereka. Jika guru mempunyai sikap seorang pemimpin, jadi murid-murid akan berasa mudah untuk mengikuti serta menjadikan mereka sebagai contoh teladan. Selain itu, murid-murid juga akan selesa untuk bercerita atau menceritakan masalah mereka kepada guru tersebut jika mereka mempunyai masalah di sekolah, seperti masalah di dalam kelas, masalah dalam pembelajaran, masalah bersama rakan sebaya maupun masalah yang mereka hadapi ketika berada di alam persekolahan. Sebagai contoh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Proton City juga turut menyatakan bahawa beliau sendiri sebagai guru besar di sekolah tersebut menjadikan diri beliau sebagai seorang contoh dan teladan supaya dapat diikuti oleh guru-guru dan murid-murid di sekolah tersebut. Antara contoh teladan yang beliau tonjolkan di sekolah ialah sentiasa menepati masa, berpakaian kemas, mematuhi peraturan, bertingkah laku baik dan sebagainya. Apabila beliau menunjukkan perkara-perkara yang baik kepada murid-murid, jadi murid-murid akan lebih menghormati guru tersebut serta menjadikan guru-guru sebagai seorang teladan dan seorang yang mudah dicontohi serta diikuti. Selain itu, guru-guru juga perlulah bijak dalam mengatur strategi yang akan berlaku di dalam kelas. Strategi-strategi pembelajaran yang baik dapat memudahkan guru-guru serta melancarkan proses pembelajaran di dalam kelas. Antara strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru ialah dengan menyediakan alat bahan bantu mengajar (ABM) supaya dapat melancarkan lagi proses pembelajaran di dalam kelas dengan mudah. Hal ini demikian kerana murid-murid akan lebih gembira, tertarik serta fokus belajar di dalam kelas apabila guru mempunyai bahan yang lain yang dapat membantu menarik minat murid-murid. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan permainan yang berkaitan dengan subjek-subjek tertentu supaya murid-murid menjadi lebih aktif serta gembira, seronok belajar di dalam kelas. Guru juga boleh menggunakan teknik peta iting kepada murid-murid supaya guru dapat melihat kepelbagaian yang berada di dalam setiap murid yang belajar di dalam kelas tersebut. Guru juga boleh menggunakan teknik slide quiz supaya murid-murid akan lebih terdedah dengan perkara-perkara yang melibatkan online dan sebagainya. Di samping itu, guru juga perlulah bijak dalam mengetahui latar belakang murid-murid. Hal ini demikian kerana apabila guru mengetahui latar belakang murid-murid, jadi guru akan mudah untuk menyelesaikan masalah yang berada di dalam kelas tersebut. Sebagai contoh, apabila guru mengetahui bahawa seseorang murid itu sentiasa mempunyai masalah attitude di dalam kelas, jadi guru itu akan merancang strategi untuk membantu murid tersebut supaya belajar dan menyelesaikan masalah murid tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan pemerhatian kami di Sekolah Kebangsaan SK Proton City, guru-guru di dalam kelas sentiasa mengenali murid-murid mereka. Apabila guru-guru mengenali murid-murid yang berada dalam kelas, jadi guru-guru akan mudah untuk mengawasi murid-murid jika murid-murid tersebut tidak peka dan tidak fokus di dalam kelas. Jadi sesi pembelajaran akan menjadi lebih lancar, seronok dan gembira kepada murid-murid tersebut. Jadi aksi guru sangat penting di dalam kelas supaya dapat menjadikan proses pembelajaran lebih terancang, teratur dan sebagainya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang aksi guru. Okey, guru perlu sentiasa melakukan persediaan sebelum mengajar. Okey, persediaan sebelum mengajar ni adalah daripada segi ruang pengajaran, bahan pengajaran, kemahiran dalam pengajaran dan sebagainya. Okey.
Guru-guru juga perlu mencatat setiap aktiviti-aktiviti yang dilakukan semasa kelas berlangsung. Seperti yang kita tahu, guru-guru perlu sentiasa menyediakan rancangan pengajaran harian iaitu RPH sebelum memasuki kelas ataupun sebelum memulakan sesuatu sesi pengajaran. Guru perlu menyampaikan isi kandungan yang sebenar kepada murid dan guru juga perlu merancang langkah-langkah yang tersusun dengan mencatat anggaran masa yang sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Langkah-langkah yang dirancang ni perlu ada kaitan dengan objektif yang dicatat, iaitu objektif yang hendak dicapai semasa melakukan sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Perkara ini adalah untuk melihat tahap keberkesanan semasa sesi akademik berlangsung. Akhir sekali, selepas tamat sesi pengajaran, guru boleh membuat refleksi di mana kekurangan dan kelemahan supaya guru dapat memperbaiki pada masa yang akan datang. Antara refleksi yang dapat guru lakukan ialah memastikan bahawa objektif pada hari itu tercapai ataupun tidak. Seterusnya, guru juga boleh menggunakan teknik-teknik yang menarik semasa menerangkan tentang topik pembelajaran pada hari itu. Antara teknik yang boleh digunakan oleh guru ialah teknik bercerita. Hal ini demikian kerana cerita yang disampaikan dengan baik dapat menarik minat pelajar untuk menumpukan perhatian, sekaligus murid juga dapat menguasai kemahiran berkomunikasi yang baik setelah melihat ataupun mendengar cara penyampaian yang disampaikan oleh guru. Proses bercerita merupakan salah satu aktiviti ataupun proses menyampaikan ilmu pengetahuan ataupun idea-idea secara lisan. Perkara ini dapat merangsang ataupun membuatkan para murid untuk berfikir tentang topik yang hendak dipelajari pada hari ini ataupun topik-topik yang berkaitan dengan perkara yang hendak dipelajari pada hari ini. Kesimpulannya, pengurusan alam pembelajaran ini perlu dititik beratkan oleh guru supaya minat-minat para pelajar dapat dipupuk dengan mudah. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kepentingan pengurusan alam pembelajaran. Kepentingan yang pertama adalah memastikan guru memenuhi keperluan masa yang diperuntukkan untuk mengajar. Sebagai warga pendidik yang mendidik generasi muda bagi memastikan tenaga kerja yang sempurna. Pengurusan masa amat penting bagi seorang guru dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana guru perlu menghabiskan pengajaran yang dirancang mengikut masa yang telah ditetapkan bagi mengelakkan masalah tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran ataupun tergesa-gesa menghabiskan sukatan pelajaran. Kepentingan yang kedua adalah memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Setiap sekolah pastinya ingin melihat murid-murid mereka menamatkan persekolahan dengan cemerlang. Cemerlang bukan saja dari segi akademik, malahan dari segi sasiah murid tersebut. Objektif perlulah jelas dan saksama mengikut pencapaian murid tersebut. Sebelum memulakan sesi pengajaran, guru perlu menjelaskan objektif yang ingin dicapai bagi suatu kelas tersebut. Ini bagi memastikan murid tersebut dapat menyiapkan diri dan bersedia dengan rapi untuk menerima apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Kepentingan yang terakhir adalah bagi menarik minat murid untuk menimba ilmu di sekolah. Sebagai warga pendidik, guru perlu mempunyai kepelbagaian dalam kaedah pengajaran. Ini kerana pembelajaran akan lebih berjalan dengan lancar, menarik dan berkesan sekiranya guru menggunakan pelbagai kaedah yang bersesuaian dengan pelajaran yang akan dicapai oleh murid tersebut. Penglibatan murid dalam aktiviti yang dijalankan serta memberi ruang untuk mereka mengetengahkan pendapat mampu untuk menarik minat mereka untuk menimba ilmu kerana mereka berasa seronok dan tidak dipinggirkan. Itu saja untuk kepentingan pengurusan alam pembelajaran.